Assalamualaikum dan salam saudaraku sayang. Buletin UKAS edisi tengah hari 9 November 2020 bersama saya, Al-Fairiz Jemurin. Memulai berita dengan persidangan pada kali ini hanya dijalankan selama 5 hari dengan mengambil kira peningkatan jumlah kes COVID-19 ketika ini. Dalam pada itu, Dato' Amar Muhammad Asfiah mengingatkan warga Dewan untuk sentiasa mematuhi prosedur operasi standard SOP yang telah ditetapkan pihak Kementerian Kesihatan Malaysia. Ujarnya, antaranya adalah pematuhan langkah keselamatan seperti pemakaian pelitup muka dan penjarakan fizikal. Seterusnya, Kementerian Pelancongan Kesenian dan Kebudayaan Sarawak telah mempromosikan Sarawak secara digital ketika situasi dunia masih berdepan dengan pandemik COVID-19. Menteri Muda Pelancongan Kesenian dan Kebudayaan Datuk Sebastian Ting Chiu Yu berkata, langkah mempromosikan itu dilakukan melalui beberapa platform digital. Sarawak Travel Application dan portal melalui laman web www.sarawak2discover.com. B. Laman web Sarawak Tourism Board melalui laman web www.sarawaktourism.com. C. Facebook dengan nama Sarawak Travel. D. Instagram @Sarawak Travel, Twitter @Sarawak Travel, please see WeChat dan Weibo untuk pasaran Mandarin. Beliau berkata demikian ketika menjawab soalan tambahan Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Serembu Miro Simo semasa hari pertama persidangan mesyuarat kedua bagi penggal kelima Dewan Undangan Negeri DUN Sarawak ke-18 hari ini. Dalam pada itu, Datuk Sebastian Ting juga berkata kerajaan turut menyediakan bantuan kepada penggiat industri pelancongan melalui inisiatif dana atas talian. Kementerian Pelancongan Kesenian dan Kebudayaan Sarawak melalui Sarawak Tourism Board telah mengadakan program insentif dana atas talian online system fund bagi mengalahkan dan membantu penggiat-penggiat industri bertingkatkan sistem atas talian masing-masing. Permohonan sebanyak ringgit Malaysia 5,000 boleh dikemukakan kepada Sarawak Tourism Board untuk tujuan membangunkan dan menyelenggara laman web, membangunkan jentera pendapatan atas talian dan periklanan digital melalui media sosial. Terima kasih. Beralih ke perkembangan di DUN Kakus, kawasan data Kakus tidak dipinggirkan dari menerima arus pembangunan seperti kawasan-kawasan lain di negeri ini. Menurut Menteri Muda Utiliti Elektrik Luar Bandar merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Belaga, Datuk Liwan Lagang, sejumlah RM1 juta peruntukan projek rakyat untuk kawasan Long Busang telah diagihkan kepada Data Kakus pada tahun ini. Malah katanya Data Kakus juga menerima sedikit daripada peruntukan projek kecil luar bandar MRP untuk 2020 bagi tujuan memperbaiki jalan, gereja dan Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK yang ada di kawasan itu. Beliau berkata demikian semasa majlis penyerahan sijil pelantikan ketua-ketua kaum Data Kakus baru-baru ini. Berikut pula, Parti Pesaka Bumi Putra Bersatu PBB Cawangan Dewan Undangan Negeri DUN Lambir akan meneruskan program lanjutan bagi meneruskan momentum parti menghadapi pilihan raya Negeri ke-12 PRN12 akan datang. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Lambir Ripin Lamat berkata untuk itu adalah baik seperti pemimpin parti di peringkat cawangan dan ranting mengetahui maklumat sebelum bergerak ke peringkat akar umbi bagi meneruskan program pilihan raya. Tujuan kita ialah setelah kita lakukan banyak program termasuklah jelajah ke setiap ranting, kita akan teruskan programnya untuk meneruskan momentum dan juga menyiapsiagakan persiapan kita menghadapi pilihan raya negeri ke-12. Beliau berkata demikian semasa berucap merasmikan seminar kepimpinan komuniti di Miri Marriott Resort and Spa, Miri pada Ahad. Dalam pada itu, Ripin turut menjelaskan seminar kepimpinan komuniti itu juga membolehkan peserta mengetahui prosedur operasi standard SOP berkenaan. SOP terbaru
Pilihan Raya adalah perlainan daripada pilihan raya kita sebelum tu. Kalau sebelum tu kita meriah, amin-amin. Tapi hari itu kita akan dengar macam ni SOP sekiranya pilihan raya masih lagi dalam keadaan kita menghadapi COVID-19. Seminar itu telah dihadiri kira-kira 900 orang yang terdiri daripada ketua-ketua dan ahli-ahli PBB di peringkat ranting serta ahli jawatan kuasa cawangan Lambir dengan dibahagikan kepada 6 sesi, setiap sesi merangkumi 150 orang. Selanjutnya, penduduk kampung Haji Baki yang terjejas susulan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD sejak 28 Oktober lepas terus menerima bantuan dan sumbangan daripada pelbagai pihak. Terbaru, Dun Batu Kitang Lo Kerchiang telah mengetuai Biro Kebajikan Dun Batu Kitang melakukan penyerahan bantuan makanan kepada penduduk terlibat. Antara penderma atau penyumbang makanan itu ialah JKKK Kawasan Batu 3, Ahli Persatuan Pemborong Kuching, Serian dan Samarahan serta orang perseorangan iaitu pemilik kedai runcit. Penyerahan bantuan makanan kering, sayuran dan keperluan lain itu telah dilakukan di Masjid Darul Ehsan, Kampung Haji Baki pada Ahad. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Al-Fairiz Jemuri dan kru penerbitan. Ikuti berita selanjutnya pada edisi malam. Dapatkan pelbagai berita terkini Sarawak di Facebook, Instagram, Twitter, aplikasi Telegram UKAS serta UKAS Channel di YouTube. Salam UKAS.